Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih bersama dengan Cikgu Aisyah Channel. Dan kali ini kita berada dalam bab 6, bentuk geometri 3 dimensi. Dan kali ini cikgu nak sentuh tentang tajuk silinder terlebih dahulu. Jadi dalam silinder ni, cikgu akan membincangkan berkenaan dengan luas permukaan serta isi padu bagi bentuk 3 dimensi silinder. Okay, sebelum kita bincangkan tentang tajuk silinder ini dulu, cuba kita lihat. Okey, ini adalah silinder. Dan ini bentuk semua tahu lah. Semua tahu silinder ni bentuk macam mana. Kita ada bawah, kita ada lengkung ni dan kita ada atas. So kalau kita tengok dari segi bukaan dia, bukaan dia macam ni. So nanti kalau kita buat bentuk silinder tu, dia akan lengkung lah. Ada lengkung lagi jadinya macam ni. Bertutup macam tu. Tak nampak tidak kurang ni. Okey, boleh tutup macam dia. Atau pendek cerita dia akan jadi macam bentuk ini. Kan? Dia terbuka tu, kita lengkungkan dia kan. Dan kita tutup, dia jadilah bentuk silinder. Okay, sekarang boleh bayangkan bentuk silinder. Sebab kenapa cikgu duk bising-bising pasal silinder ni? Sebab kita nak tahu, kita nak kira berapa banyak luas permukaan yang ada dalam silinder. Dan seperti kita tahu, permukaan yang ada dalam silinder terbahagi kepada 1, 2, 3. 2 bulatan, 1 segi 4 tepat. Ya, 1 segi 4 tepat. Jom kita lihat bagaimana kita nak mengira luas permukaan bagi satu silinder. Diberi rajah seperti yang kamu lihat, yang mana kita ada sebuah silinder. Ukuran panjangnya adalah 9 cm dan jejarinya pula adalah 7 cm. Untuk mengira luas permukaan bagi silinder, pelajar hendaklah tahu formula yang digunakan untuk mengira ataupun menghitung luas permukaan silinder. Formulanya adalah dua pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Baiklah, jom kita lihat dulu apa maksud 2 pi j kuasa 2. Sebenarnya 2 pi j kuasa 2 ni kita nak cari luas bagi bulatan yang berada di sisi silinder tu. Yang ni dengan ni, luas permukaan yang ni. Okay? Jadi satu bulatan tu pi j kuasa dia. Satu bulatan, kalau kita nak kira, yang ni satu bulatan yang kat sini, kita nak kira pi j kuasa 2. Tetapi sebab dia ada 2 bulatan, maka kiraannya kita letaklah 2 di depan ni. 2 pi j kuasa 2. Jadi dalam hal ini, kita selesaikan dulu yang ini. Kita nak cari luas bulatan ini terlebih dahulu, yang ni. Yang lengkung tengah-tengah ni, kita nanti dulu. Kiraan yang bulatan ni adalah 2. Pi ni selalunya kita terbahagi kepada 2. Sama ada mereka suruh guna 22/7 ataupun 3.142. Bergantung kepada soalan. Jadi saya ingat yang ni saya nak pakai pi saya sama juga dengan 22/7. Okey, 22/7. Jadi 2 darab 22/7 darab dengan jejari kita 7. Dakwat mana hilang dakwat kita tukar marker baru. Alright, dan kuasa 2 ni jangan lupa letak. Ya. Dan kita buatlah kurungan. Nampaklah kan? Ini satu bahagian. Kemudian masukkan formula yang 2 pi j t. 2 pi j t ni pula adalah bahagian tengah-tengah badan silinder ini. Iaitu dalam kurungan 2 pi j t ini, kita boleh gantikan dia dengan 2.
darab 22 per 7 darab jari kita sama 7 tapi tinggi kita ni 9. Okay. Maksudnya kena selesai satu-satu lah. Okay, ni saya salin balik lah. Takut kamu keliru. Jadi boleh selesaikan kurungan ni dan kurungan ni. Jom kita selesaikan. Tekan je kalkulator ni. 2 darab 22 per 7 darab 7 kuasa 2. Dapat 308. Tambah dengan yang ni tak ada kuasa 2 Yang ni ada kuasa 2. Nampak ni? Ini tak ada kuasa 2. Jadi hati-hati masukkan saja hasil kiraan yang kurungan yang kedua. 2 darab 22 per 7 darab dengan 7 darab dengan 9. 396. Kita boleh tambah kita dapat 704 cm persegi. Kenapa persegi? Sebab dia adalah luas. Kalau isi padu, padulah kuasa 3. Kalau perimeter, tak ada apa-apa nombor di atas ni. Alright. Settle lah. Pendek cerita, dalam tajuk ini kena tahu formulanya. Kalau tak tahu formula, susahlah nak menjawab. Jadi first kali kita guna formula 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. 2 pi j kuasa 2 itu j kuasa 2 ini mewakili luas bagi bulatan kiri dan kanan, manakala 2 pi j t adalah luas kawasan badan silinder itu. Jadi pi ni adalah nilai yang boleh diberi dalam soalan bergantung sama ada 22 per 7 atau 3.142. Kalau nak tahu mendalam lagi tentang pi j, bolehlah tengok dalam bab akan datang tajuk bulatan yang cikgu akan bincangkan berkenaan dengan pi ni nanti. Manakala j ini adalah jejari bulatan, sama ada dalam bulatan ini kamu boleh pakai 7 dan juga nak mengira panjang badan silinder itu pun boleh pakai 7. Tinggi ni adalah tinggi silinder itu ataupun panjang silinder itu, kamu boleh guna 9. Tambahkan, masukkan nilai semua, tambahkan dan terus dapat jawapan. Mudah, hitung luas permukaan. Jom kita lihat pula hitung isi padu bagi silinder. Baiklah, ini adalah hitung isi padu silinder. Diberi silinder ini panjangnya adalah 12 cm ataupun tinggilah. Kalau kita tegak macam ni, maksudnya dia tinggi dia 12 cm. Dan diberi, ni bukan jejari ini adalah luas satu bulatan ini. Ataupun tapak silinder ni lah. Kalau kita tegakkan dia sebagai tapak, maksudnya samalah ni kan. Ini luas luas dia punya permukaan dia ni adalah 256 cm persegi. Jadi bagaimana kita mau hitung dia punya isi padu bagi satu silinder ini? Alright. Formula isi padu untuk silinder mudah sahaja, hanya perlu darabkan luas permukaan bagi satu permukaan silinder, kita darabkan dengan panjang ataupun tinggi badan silinder itu. Senang, luas permukaan tapak dan silinder darab dengan tinggi. Jadi luas permukaan tapak tu dia dah bagi dah ni. Ni 256. Tulis je dah. Dan tingginya berapa? 12. Kita hanya perlu darabkan dengan 12. Jadi kita tekan dia kalkulator kita. Jadi kita dapat 3072 cm padu. Padu sebab diisi padu-padu kuasa 3 kat sini.
Mudah sahaja. Kalau soalan bagi siap-siap luas permukaan tapak yang bulat ni pada pelajar. Sekiranya tidak diberi luas permukaan tapak silinder itu, ia seperti ini. Dia beri jejari tetapi tidak memberi luasnya. Maka pelajar dikehendaki terlebih dahulu mencari kawasan luas tapak ini. Kemudian darabkan dengan dia punya panjang ataupun tinggi silinder tersebut. Jadi bagaimana nak mengira luas satu bulatan ini ataupun tapak silinder? Jadi kita boleh pakai formula. Kita tulis balik luas permukaan tapak silinder. Darab tinggi. Macam tadi kan dia dah bagilah kat kita. Senanglah kalau dia dah bagi luas tapak kat kita kan. Macam ni kan. Dia dah bagi kat kita. Dia dah bagi dah. Jadi senang masuk je nilai. Darab dengan tinggi ataupun panjang silinder tu. Masalahnya yang ni dia tak bagi. Dia bagi kita apa? Jejari. Jadi kita kena masukkan formula luas bulatan iaitu pi j kuasa 2 darab dengan tinggi. Right? Jadi pi j ni boleh jadi 22/7 atau dia boleh jadi 3.142. Yang ni kita nak bincang dalam tajuk bulatan nanti. Kemudian ketika itu baru tahulah kenapa 22/7, kenapa 3.142, apa bezanya. Tetapi apa-apa hal pun soalan akan beritahu nak pakai yang mana, pi j 22/7 ke nak pakai 3.142. Jadi dalam soalan ni saya nak pakai pi j sama dengan 22/7. Pi j pula pi. Sasul. Pi sama dengan 22/7. Jadi pi ni saya masuk je lah nilai 22/7 ni. Darab dengan jejari saya 3.5 kuasa 2. Jangan lupa letak. Darab dengan tinggi saya ataupun panjang saya punya silinder iaitu 12. Jadi kita masukkan dulu dalam kalkulator nilai yang dalam kurungan ni. Darab dengan 3.5 kuasa 2. Kita dapat 38.5. Kemudian dapatlah luas tapak silinder kan. Barulah kita darab dengan tinggi kita. Kita darab dan kita akan dapat 462 cm padu. Kuasa 3 padu. Boleh? Mudah saja. Ini adalah dia punya asas cara untuk mengira silinder isi padu satu silinder. Kadang-kadang pelajar ni tak faham apa maksud isi padu ni sebenarnya. Isi padu ni maksudnya kalau kamu isi udara ke air ke dekat dalam satu silinder ni, kan penuh ni, isi penuh ni dalam silinder ni, penuh. Ya Allah, tunggang kebalik lah ni. Penuh ni, isi penuh dalam ni, penuh. Sampai habis dia tutup ni penuh lah ni. Okay, berapa isi padu? Berapa banyak air nak masuk? Contohnya lah. Itulah isi padunya. Penuhnya satu bekas ni berapa banyak berisi? Jadi banyak 462 cm padu. Baiklah, diharap pelajar faham apa yang saya cuba sampaikan. Kalau tak faham boleh komen dekat bahagian komen tu. Kalau ada pelajar-pelajar yang boleh jawab soalan daripada kawan-kawan, cuba bantu cikgu. Sebab kadang-kadang bila soalan terlampau banyak, cikgu pun tak sempat nak tengok. Kan? Kalau kita sama-sama bantu antara satu sama lain, sebar-sebarkan ilmu lebih menarik lah. Kita belajar bersama-sama. Jangan lupa ajak kawan-kawan tengok Cikgu Aisyah Channel supaya pembelajaran pelajar akan lebih seronok sebab boleh discuss antara satu sama lain tentang tajuk ni. Dan nantikan tajuk yang seterusnya. Cikgu nak bincang tentang kon pula. Kon pula, macam mana kita nak kira luas permukaan dan isi padu bagi kon dalam bab 6 bentuk geometri 3 dimensi. Salah silap dan khilaf cikgu minta maaf. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Cikgu Aisyah Channel.